Jadi pneumonia itu adalah satu keadaan di mana paru-paru kita dijangkiti kuman ya, dan kuman itu boleh datang daripada berbagai punca. Boleh datang daripada bakteria, virus, kulat ya. Jadi kesemua perkara-perkara ini boleh menyebabkan jangkitan kuman di paru-paru yang kita panggil pneumonia. Dan kemudian pneumonia yang tidak disembuhkan akan melarat menjadi penyakit lain. Contohnya dia boleh mendapat pleural effusion ataupun paru-paru berair, ataupun dia boleh melarat menjadi lung abscess ataupun paru-paru bernanah ya. Jadi itu adalah daripada penyakit pneumonia, iaitu jangkitan kuman di paru-paru. Jadi sebenarnya mitos ini memang banyak berlegar di kalangan masyarakat lah, mandi malam ya, tapi sebenarnya dia bukanlah direct causal relationship. Tak adalah maksudnya orang tu mandi malam je esok confirm akan mendapat jangkitan kuman, tetapi mungkin ada indirect relationship, mungkin ada kajian, mungkin ada correlation ataupun kaitan yang tidak langsung ya. Contohnya untuk pesakit asma. Pesakit asma seperti yang kita tahu adalah satu keadaan di mana paru-parunya sangat sensitif, terutama dengan cuaca sejuk. Jadi apabila seseorang itu mandi pada waktu malam ya, jadi air yang sejuk itu boleh menyebabkan saluran pernafasannya menjadi sempit, seterusnya mengalami masalah susah nafas ya, mendapat serangan asma, dan seterusnya boleh berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan kuman di paru-paru ya. Sekaligus jangkitan kuman di paru-paru yang tidak dirawat dengan baik boleh menyebabkan keadaan pleural effusion ataupun paru-paru berair. Jadi kita melihat kemungkinan ada kaitannya, tetapi tidaklah secara direct ataupun langsung. Okay, jadi bercakap mengenai pneumonia ya, kita ada scoring system kita lah, kita ada pemarkahan kita ya, kita panggil CURB 65 score, CURB 65. Maksudnya kita akan melihat kriteria pesakit ya. Ada pesakit yang hanya boleh makan antibiotik dan balik rumah, ada pesakit yang perlu dimasukkan ke dalam ward ya. Tetapi secara ringkasnya ya, sekiranya anda mengalami batuk ya, batuk yang tidak sembuh-sembuh setelah 2 ke 3 hari ya, demam yang tinggi ya, batuk, demam, sakit dada, kahak yang berwarna kuning ataupun hijau ya, setelah 3 hari tak sembuh juga, pergilah berjumpa doktor untuk dapatkan antibiotik ya. Kemudian doktor akan tentukan sama ada anda perlu masuk ward ataupun tidak ya. Jadi daripada pemarkahan tadi kita melihat sama ada keadaan mental statusnya masih stabil ataupun tidak ya, sama ada buah pinggangnya okey ataupun tidak, sama ada pernafasannya stabil ataupun tidak, tekanan darahnya okey ataupun tidak, usianya adalah usia golongan warga emas ataupun tidak ya. Jadi daripada pemarkahan tadi kita boleh tentukan pesakit mana yang perlu masuk ward, pesakit mana yang boleh makan tablet antibiotik sahaja di rumah, pesakit mana yang perlu masuk ke ICU. Jadi ada pemarkahan ataupun kriterianya. Kita melihat golongan-golongan tersebut adalah terdiri daripada yang pertama, kanak-kanak yang berusia kurang daripada 5 tahun ya, dan juga orang tua yang berusia lebih daripada 65 tahun ya. Kerana apa? Kerana kanak-kanak ini sistem imunisasinya masih lagi belum matang. Jadi badannya tidak berapa kuat untuk menghadapi ataupun melawan jangkitan kuman tersebut. Bercakap mengenai golongan warga emas yang berusia lebih daripada 65 tahun ya, keadaan imunisasi mereka telah menjadi lemah kerana usia ya. Jadi mereka juga tidak mampu untuk melawan jangkitan kuman yang menjangkiti paru-paru ya. Selain daripada itu, golongan yang berisiko juga adalah golongan yang mempunyai penyakit kronik ya. Contohnya ada masalah kencing manis, darah tinggi ya, masalah buah pinggang tahap akhir. Selain daripada itu, pesakit yang mempunyai masalah imunisasi secara rendah, contohnya pesakit AIDS ataupun pesakit yang menjalani rawatan kemoterapi ya, pesakit yang perlu memakan ubat steroid secara berterusan ya. Jadi mereka ini adalah antara golongan-golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan pneumonia yang serius sekaligus boleh mendapat maut kerana sistem imunisasi mereka yang rendah berbanding orang-orang biasa. Jadi untuk mengurangkan risiko seperti biasa, healthy lifestyle lah. Okey, gaya hidup yang sihat ya, exercise, pemakanan yang seimbang, tidur yang cukup ya. Additional yang boleh diambil untuk mengurangkan risiko pneumonia adalah mengambil vaksin lah. Vaksin, kita ada 2 jenis vaksin yang boleh memelihara daripada pneumonia, iaitu influenza vaksin untuk mencegah jangkitan virus influenza yang boleh menyebabkan pneumonia ya. Influenza vaksin ni kita cadangkan ambil setahun sekali. Kemudian pneumococcal vaksin untuk mengelakkan jangkitan bakteria di paru-paru ya. Kita ada 2 jenis, ada yang perlu diambil secara sekali seumur hidup, ada yang perlu diambil setiap 5 tahun sekali. Jadi vaksin ini adalah sebagai perlindungan ya, terutamanya kita akan nasihatkan untuk orang-orang yang berisiko tadilah. Jadi mereka adalah golongan yang wajib
untuk ambil vaksin tadi, kerana dengan pengambilan vaksin tadi boleh mengurangkan risiko untuk mendapat jangkitan pneumonia tu hingga ke 80% ya, pengurangan risikonya. Jadi vaksin, dan juga pembasuhan tangan lah, wash hands ya, seperti mana kita mematuhi SOP untuk pandemik COVID-19, seperti itulah juga kita perlu mengamalkan SOP hand washing ini untuk mengurangkan risiko mendapat pneumonia, kerana bakteria ataupun virus yang menyebabkan pneumonia ini boleh merebak melalui sentuhan ya, melalui udara. Jadi kalau kita menjaga kebersihan tangan kita, insya-Allah itu boleh mengurangkan risiko untuk mengurangkan jangkitan pneumonia itu sendiri.